Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur, Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan dan puan-puan Muslimin Muslimat, Ahli Jemaah, Ahli Qaryah Bandar Puteri. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kesihatan, dilindungi daripada sebarang musibah, dan sentiasa diberikan kekuatan menghadapi apa-apa sahaja ujian yang mendatang. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan ahli qaryah sekalian, hari ini kita menyambung kembali tajuk yang kita bincangkan pada bulan lepas, iaitu daripada bab mahar ataupun mas kahwin. Dan kita seperti yang kita maklum bahawa mas kahwin ini adalah satu pemberian yang wajib daripada seorang suami kepada seorang isteri, kepada isteri, setelah sah ijab dan qabulnya. Jadi itulah perkara yang wajib. Mahu tidak mahu, syariat telah menetapkan itu adalah suatu perkara yang wajib. Jadi kita telah menyentuh sedikit juga hikmah pensyariatannya, Dan hari ini kita membincangkan tentang menyebut mas kahwin semasa akad nikah. Dalam mas kahwin tu bagaimana keadaannya ataupun hukumnya menyebut mas kahwin semasa akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut mas kahwin semasa akad nikah. Sunat hukumnya menyebut kadar mas kahwin. Hukumnya adalah sunat menyebut mas kahwin itu, kadar mas kahwin. Hal ini kerana Nabi SAW tidak pernah meninggal daripada menyebutnya. Ketika Nabi akad nikah, Nabi pun tidak meninggalkan menyebut, tidak pernah meninggalkan daripada menyebut kadar mas kahwin. Kadar mas kahwin. Nabi ada menyebutnya. Dalam mana-mana perkahwinan, dalam mana-mana perkahwinan, menyebutnya dapat mengelakkan pertelingkahan antara suami dan isteri. Andai kata contohnya lah, di dalam negeri Selangor ini ditetapkan kadar mas kahwin sekarang RM300.
Semasa akad nikah itu mesti disebut kadarnya RM300. Ya. Takut-takut apa tuan-tuan dan puan-puan, andai katalah memang ditetapkan RM300, tetapi dalam akad nikah itu tidak menetapkan, tidak menyebutkan, di situlah akan berlaku pertikaian ataupun perbalahan dan juga pertelingkahan antara suami dan isteri. Isunya apa? Kadar mas kahwin. Kadar mas kahwin. Kerana apa? Apabila sekiranya isteri itu menuntut kadar mas kahwin itu RM300 contohnya, tetapi dalam akad nikah itu tidak menyebut kadar mas kahwin itu, seolah-olah akan menyebabkan suami itu akan mengelak tanggungjawabnya memberi mas kahwin. Kalau dia bagi pun mungkin sedikit, mungkin separuh. Contohnya kalau di Selangor ni RM300, dia nak bagi RM150 ataupun RM100. Bila isteri minta, mana duit mas kahwin yang awak sebutkan dalam masa akad nikah? Suami tu menyebutlah, contohnya lah kan, suami masa akad nikah saya tak sebut pun RM300. Tok Kadi pun tak sebut RM300. Dia sebut akad nikah je. Akad nikah saja. Aku nikahkan dikau dengan Pulana binti Pulan, yang berwalikan bapanya. Lepas tu dia pun jawab, mas kahwin tak sebut. Sah, memanglah sah akad nikah itu. Tetapi tuan-tuan nak melengkapkan dengan menyebutkan mas kahwin itu sunat. Sunat itu menekankan galakan supaya suami itu bertanggungjawab kepada isteri dalam pemberian mas kahwin. Bila isteri minta, dia tak boleh nafikan. Si suami tu tak boleh nak nafikan. Awak masa akad nikah tu awak ada sebut 300, awak 1 sen pun awak tak bagi. Mana tanggungjawab awak? Kan? Di situlah nak mengelakkan pertelingkahan. Walaupun begitu, perbuatan Rasulullah SAW menyebut mas kahwin semasa akad nikah bukanlah maksudnya wajib. Dia bukan wajib. Dia adalah sunat. Kenapa? Supaya nak mengelakkan pertelingkahan antara suami dan isteri. Sekiranya biasanya lah dalam akad nikah itu disebut suami tak dapat nak mengelak lah daripada tak bagi, dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, si isteri boleh tuntut dengan kadar yang dia tak bagi itu berapa. Itulah tanggungjawab yang utama oleh suami, memberikan mas kahwin dengan kadarnya yang disebut semasa akad nikah. Dia bukan wajib. Bukan wajib. Hikmahnya sunat ini adalah menggalakkan ataupun menekankan supaya si suami itu bertanggungjawab. Jangan mengelak-ngelak. Bahasa mudahnya nak fahamlah tuan-tuan kan. Kalau itu pun tak mampu nak bagi, macam mana nak melayari kehidupan keluarga yang seterusnya? Fikir-fikirkanlah. Tak perlulah diminta, tak perlulah si isteri tu minta macam nak mengemis, mana duit saya, mana duit mas kahwin saya. Dan itu yang wajib bagi. Kena bagi. Ulama sepakat menyatakan harus tidak menyebut mas kahwin dalam akad nikah. Namun perbuatan ini adalah makruh kerana bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Ulama sepakat ianya adalah harus. Namun ada ulama menyatakan makruh kerana Nabi buat, tapi
kita tak buat, itu makruh lah. Baik. Pemilikan mas kahwin. Mas kahwin ialah milik isteri semata-mata. Milik siapa? Milik isteri. Bukan milik suami, bukan hak milik mutlak si suami. Milik isteri. Wali tidak berhak terhadap mas kahwin tersebut, walaupun dia berhak menerimanya bagi pihak perempuan tersebut. Wali pun dia tak ada hak, walaupun dia ada kuasa mewalikan anak perwalian dia, anak pernikahannya itu dalam perkahwinan, dia tidak berhak menerima mas kahwin tersebut, walaupun dia berhak menerimanya bagi pihak perempuan. Ini saya serahkan duit mas kahwin bagi pihak perempuan. Si wali tu, siapa yang jadi wali itu kena bagi kepada pengantin perempuan. Kalau walinya bapa, bagi ke anak perempuannya isteri itu. Kalau walinya seorang datuk, kena bagi mas kahwin tu kepada cucunya. Kalau walinya seorang abang, abang kena bagi kepada adik-beradik perempuannya yang bernikah itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa isman mubina. Surah An-Nisa ayat 20. Rujuk kepada surah An-Nisa ayat 20. Yang bermaksud, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan menyebabkan dosa yang nyata? Allah Subhanahu wa taala memberitahu, mengingatkan kepada kita ni, kaum lelaki ni, janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Dari harta apa? Mas kahwin itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak baik? Patut ke? Dan itu hak isteri. Anak yang bernikah itu bagilah kepada mereka yang berhak. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 4. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat lazat lagi baik kesudahannya. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya, seorang isteri yang menerima mas kahwin itu, sekiranya dia yang menerima mas kahwin itu memberikan kepada kita, contohnya kepada wali, kepada ahli keluarga, ataupun contohnya kepada yang menjadi wali itulah, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal dengan cara yang halal. Dia bagi, baru kita boleh ambil. Kalau kita ambil tanpa pengetahuan dia, hukumnya adalah haram. Jadi kita dah terima duit mas kahwin itu, bagi kepada isteri tersebut. Sekiranya dia kata, bapa, gunalah duit ini untuk belanja upah itu ke upah ini ke, kalau dia bagi, ambillah dengan cara yang baik, yakni cara yang halal. Kerana apa? Bila cara yang halal ini, ia sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Tak ada ungkit-ungkit, tak ada tuntut, tak ada dakwa-dakwi, jadi sekiranya dia bagi dengan cara yang baik, maka barulah boleh digunakan. Kemudian kadar mas kahwin.
Mas kahwin tidak mempunyai kadar minimum dan maksimumnya. Tak tentu nak letak rendah ke, nak letak tinggi ke. Setiap sesuatu yang dinamakan harta atau boleh ditukar dengan harta boleh dijadikan mas kahwin. Sama ada dalam bentuk wang ringgit, sekarang ni kita dalam bentuk wang ringgit, ataupun boleh ditukar dengan harta yang boleh dijadikan mas kahwin. Contohnya 300 tu boleh dinilaikan dengan satu harta apa. 300 tu contohnya boleh beli dengan apa? Ya, boleh beli dengan apa? Yang bernilai lah, yang bermanfaat lah. Yang bermanfaat kepada isteri lah. Jadi boleh ditukar dalam bentuk harta. Sama ada sedikit atau banyak, tunai atau hutang, atau sesuatu yang bermanfaat seperti kain, sejadah, wang, tempat kediaman, atau mengajar sesuatu kemahiran. Contohnya 300 tu belikan set pakaian dia, belikan apa, set keperluan dia, untuk dia mula-mula nak berkhidmat dirinya sebagai seorang isteri. Macam kita lah tuan-tuan kan, dapat satu kerja baru, kita nak pergi satu kerja baru, apa yang kita nak sediakan penampilan kita tuan-tuan, penampilan kita. Takkan kita nak pergi sesuatu tempat kerja yang baru dengan pakaian yang lama, dengan cara yang lama. Mesti melangkah sesuatu ke gerbang baru, ke alam perkahwinan yang baru. Mestilah nak menampilkan diri ni adalah sesuatu yang baik, yang hebat, supaya ia bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab ni. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Sadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 24. Yang bermaksud dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk mencari isteri dengan harta kamu. Yang dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada tersebut itu untuk mencari isteri dengan harta kamu. Ya, kita nak mencari pasangan hidup kita, mestilah berusaha untuk kita mencari nafkah, mencari keperluan hidup, mencari rezeki sebagai keperluan kita nak melangkah ke alam perkahwinan. Mestilah itu dah realiti tuan-tuan. Dah realiti. Sejak zaman Nabi pun sehingga hari ini pun, kita bila antara kita ni, di kalangan kita ni nak berkahwin, mesti kita mencari harta dengan tujuan keperluan kita nak menyara hidup kita dan juga keluarga kita. Mestilah mencari nafkah, itulah tanggungjawabnya. Ayat ini menyebut harta, yakni al-mal, semata-mata tanpa menetapkan kadar yang tertentu. Al-mal, mal ni umum, harta. Mal ni al-malu, baitul mal, rumah harta, kan? Al-malu, alif lam mim alif lam, al-malu maknanya harta, mal. Dia harta ni terlalu umum, tak kiralah duit tu pun harta, pakaian ni pun harta, kereta tu pun harta, rumah itu pun harta, pinggan mangkuk itu pun harta. Lagi apa? Apa-apa saja yang bermanfaat kepada hidup kita, itulah harta. Sebab itu tuan-tuan, kalau di mahkamah syariah ni sekiranya berlaku perceraian, ada satu kes tu, bila ada tuntutan, tuntutan harta sepercarian.
Tuntutan harta sepencarian. Biasanya kes-kes ni berlaku selepas perceraian. Dia nak tengoklah apa yang pernah diusahakan oleh seorang suami, apa yang pernah diusahakan oleh seorang isteri, berkongsi sama-sama dalam hidupnya. Itulah dinamakan harta. Kadang-kadang kan tuntutan harta sepencarian ni tuan-tuan, contohnya rumah, kereta, tanah, pinggan mangkuk, peti ais, meja dan sebagainya, itu pun nak juga dijadikan tuntutan harta sepencarian dengan menilai kadar-kadar yang tertentu. Begitu juga dengan hadis berkenaan dengan kadar mas kahwin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tiha walau khataman min hadid. Sadaqa Rasulullah, yang bermaksud sabda Rasulullah, engkau berikanlah perempuan itu walaupun sebentuk cincin besi. Walaupun sebentuk cincin besi. Sampai tahap macam tu sekali tuan-tuan. Besi, apalah nilai besi tu, berapalah harganya sangat, tetapi untuk menunjukkan penghormatan kita kepada seorang perempuan yang dijadikan isteri, mestilah kita berikanlah harta itu walaupun sekadar apa yang perlu, untuk menunjukkan isteri yang kita ambil itu adalah suatu yang baik, suatu yang mulia. Kita seolah-olah nak menyanjung dia, nak mengangkat dia sebagai dia martabat itu sebagai pasangan hidup kita. Takkan kita berbangga dengan kehadiran dia dalam hidup kita. Jadi kita kenalah bagi yang sewajarnya. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jika kamu hendak mengambil isteri baharu, menggantikan isteri yang lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya isteri, yakni isteri yang cerai itu, harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Contohnya tuan-tuan, kita nak kahwin baru. Kita nak kahwin baru. Seorang lelaki tu nak kahwin baru. Dia sebelum ni pernah berkahwin. Hak isteri yang telah diceraikan itu, dia ada hak dia tertentu, hak selepas perceraian. Dan juga apabila kita dapat seorang isteri yang baru, perkahwinan yang baru, dia pun dapat bahagian dia, iaitu mas kahwin. Jadi janganlah guna contohnya hak seorang isteri yang lama, kita ambil bahagian dia bagi kepada isteri yang baru sebagai mas kahwinnya. Hak isteri lama bahagian dia, hak isteri baru bahagian dia. Tak boleh dicampur adukkan. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sentuh sikitlah sebelum kita tangguhkan. Bila berlaku perceraian tuan-tuan, fikirlah secara matang. Nak bercerai, fikirkanlah secara matang, secara mendalam, apa yang kemampuan kita boleh bagi selepas perceraian kepada isteri yang telah berkhidmat kepada kita. Walaupun ialah isteri itu ada salah silap dia, ada dia punya kekurangan dia yang seorang lelaki itu pernah berkahwin dahulu,
tetapi kenangkanlah juga jasa-jasa dia. Ya, sebab isteri yang dicerai itu dia ada hak dia. Contohnya nafkah iddah, mut'ah, itu antara hak yang mesti diberi kepada isteri yang diceraikan itu. Nanti tajuk iddah mut'ah kita akan masuk apabila sampai tajuk ini. Jadi kita pun bila nak berkahwin yang baru, fikir-fikirkanlah juga kemampuan kita. Ini bukan kita poligami tuan-tuan. Ini bercerai dengan isteri yang lama, berkahwin dengan isteri yang baru. Isteri yang lama jangan diabaikan juga hak dia, tunaikan hak dia. Isteri yang baru, tanggungjawab kita yang baru, yang seterusnya. Kena dibagikan haknya masing-masing. Jika tidak tuan-tuan, tak bagi kepada yang berhak, takut-takut kita ni bersikap zalim. Seorang suami itu bersikap zalim. Ayat ini menjelaskan bahawa suami harus memberikan isterinya dengan harta yang banyak. Hal ini menunjukkan bahawa tiada maksimum bagi pemberian mas kahwin kepada isteri. Tidak ada ditetapkan dalam hukum syarak satu pemberian yang maksimum. Tetapi tuan-tuan, kita ni duduk contohnya di daerah Kelang ini, duduk di negeri Selangor ini, ikut peraturan apa yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor bahagian perkahwinan ini, mas kahwin 300. Jangan RM299, jangan RM200, jangan RM80. Tapi kalau nak bagi RM350, silakan. Saya tak nak bagi RM300 lah. Saya nak bagi RM400. Saya nak bagi RM500. Saya nak bagi RM3,000. Itu terpulanglah. Jangan kurang daripada kadar yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam. Kerana itulah tanggungjawab kita di bawah penguasaan dia. Dia yang mengawal. Jabatan Agama Islam ni mengawal peraturan itu untuk kebaikan kita juga. Walaupun begitu, mas kahwin tersebut sunat hukumnya tidak kurang daripada 10 dirham. 10 dirham ni berapa ringgit nilainya tuan-tuan? Contohlah, jangan kurang daripada RM10. Contoh, janganlah kurang, bagilah lebih sikit. Kita dah sungguh-sungguh nak dapatkan dia, kena bagilah sungguh-sungguh tu mas kahwin kepada dia. Bagi mengelakkan percanggahan pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkannya. Mazhab Hanafi wajib, jangan kurang daripada 10 dirham. Begitu juga sunat, tidak melebihi 500 dirham. Berdasarkan mas kahwin anak-anak perempuan Nabi dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca maknanya tuan-tuan. Yang bermaksud daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, janganlah kamu berlebihan memberi mas kahwin kepada perempuan. Sekiranya mas kahwin sebagai penghormatan di dunia ataupun tanda takwa di akhirat, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan kadarnya lebih mahal daripada kamu. Baginda tidak pernah memberikan isteri-isterinya dan anak-anak perempuannya mas kahwin melebihi 12 uqiyah. Satu uqiyah ni bersamaan dengan 40 dirham. Kalikanlah 12. Kalau 10 uqiyah dah 400 dirham. Maknanya tuan-tuan, 480 dirham.
12 uqiyah bersamaan dengan 480 dirham. Betul lah. Jangan melebihi 500 dirham. Ya, nak menunjukkan apa? Kalau berlebih-lebihan tu pun ya dibibangi akan takut ya. Takut jadi terlalu bangga diri sangat. Takut bermegah-megah dan juga takut membazir. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Mudah-mudahan memberikan pengajaran dan juga manfaat kepada kita tentang pentingnya kita memahami tentang bab mas kahwin. Sunat menyebut mas kahwin semasa akad nikah, ya. Dalam kita bernikah ni ada disebut, aku terima nikahnya Pulana binti Pulan dengan berwalikan bapa dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Disebut memenuhi hukum sunat ini. Pemilikan mas kahwin milik yang mutlak adalah milik si isteri, ya. Bukan milik wali, bukan milik sesiapa pun. Sekiranya dia bagi kepada wali sebagai satu hadiah, maka boleh digunakan ya sebagai keperluan yang perlu. Dan kadar mas kahwin juga tidak ditetapkan secara minimum ataupun maksimum. Cukup sekadar apa yang dia mampu dan juga apa yang telah ditetapkan oleh sesuatu tempat, ya. Di contohnya di Selangor ini ditetapkan 300, ikut sajalah, ya. Tetapi janganlah kurang ya daripada apa yang perlu. Kalau ikut zaman Nabi ni tuan-tuan, jangan kurang daripada 10 dirham dan jangan lebih daripada 500 dirham, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami, dan tajuk yang akan datang kita akan membincangkan menyegerakan dan menangguhkan pemberian mas kahwin. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada terkasar bahasa dan ada berlaku kekhilafan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tanggungjawab ini, ya. Walaupun majlis perkahwinan ini dalam suasana PKP, ya, yang banyak perkahwinan tertangguh, ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengambil hikmahnya supaya kita nak membelanjakan sesuatu perkahwinan itu berdasarkan kemampuan dan tidak membazir. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dan merahmati kita. Yang baik, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.